Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Yusuf Desa, pada Datuk Abidin dan semua tuan imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini adalah ceramah pertama saya, kuliah subuh pertama saya di tahun 2021 di Masjid Al-Abidin, mana? Pinang Tunggai. Cerita Piramli, Pinang Sepatang ni Pinang Tunggai. Dan Alhamdulillah, betapa seronoknya bila kami dijemput ke sini. Saya dengan grup Sifu Bikers dan Bikers daripada Malaysia ni memakmurkan rumah-rumah Allah ni. Itu adalah satu rahmat daripada Allah. Allah pilih kami untuk solat sama-sama dengan tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah, bila kita masuk tahun 2021, kita azam pada diri kita supaya tidak ada satu waktu pun dalam hidup kita pada tahun 2021 ni kita tak solat berjemaah. Azam, tak ada solat lewat waktu, solat pada awal waktu. Sebab kita belum tahu lagi kita mati waktu bila. Kadang-kadang kita main lewatkan solat sebab kenduri kahwin. Tiba-tiba belum sempat solat, Allah SWT ambil nyawa kita. Satu kerugian yang besar. Sebab tu saya selalu pesan pada bikers, pada mereka yang selalu bermusafir, tolonglah, tolong, sebelum kita bermusafir, kita niat kepada Allah Ta'ala nak musafir. Nombor 2, pilihlah jamak ta'lim. Pilihlah jamak awal waktu. Kalau kita jangan jamak takhir, kita jamak ni, kalau boleh biarlah waktu asar itu kita masukkan dalam waktu zuhur, waktu isyak itu masukkan dalam waktu maghrib. Kerana belum tentu waktu kita ingat nak jamak takhir, tiba-tiba dalam perjalanan tersebut Allah Ta'ala ambil nyawa kita waktu maghrib lagi. Bukanlah satu benda yang besar, bukan benda besar, sebab dah terangkat solat tersebut dengan niat tersebut. Tetapi isu dia, rugi kita tak dapat solat fardu maghrib. Tu belum kira lagi zaman dulu, zaman kita muda, zaman kita lara, zaman kita lupa kepada Allah SWT, zaman kita Allah, zaman dulu ya Allah. Akil balil tu saja berapa banyak dah solat yang kita tinggalkan. Zaman kerja, zaman meeting, zaman sibuk cari duit, banyak dah solat yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita yang silap. Mudah-mudahan tuan-tuan, ya Allah, kalau Allah tak ampun, ya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, pada pagi yang indah ini, dan juga semua yang ikuti saya di live Facebook slot motivasi pagi bersama Ustaz Nafi, saya buat satu teka-teki. Teka-teki ni mudah. Sekiranya satu hari ada 24 jam, dan pembahagian kalau ikut Nabi Ibrahim AS, 8 jam pertama, 8 jam kedua dan 8 jam ketiga. Ini teka-teki dah, dengar betul-betul dah. Kalau kita hidup macam tu, 8 jam pertama, selalunya kita buat apa?
8 jam pertama tidur lah. 8 jam kedua buat apa? Kerja lah. 8 jam ketiga tu riadah, jumpa kawan-kawan, tengok televisyen, dan macam-macam lagi kita buat. Betul tak? Ya, bersama keluarga, riadah. So kalau inilah kita lakukan selama 8 tahun, selama 30 tahun, kita hidup 30 tahun, berapa tahunkah kita telah tidur? Berapa tahun? Kita hidup 30 tahun, berapa tahun dah kita tidur? Berapa tahun dah? 8 jam pertama tidur, 8 jam kedua kerja, 8 jam ketiga kita tidur. Berapa tahun dah kita tidur? Kalau kita hidup dah 30 tahun, 10 tahun. Kita dah tidur 10 tahun. Kalau umur kita lah ni 60 tahun, berapa puluh tahun dah kita tidur? 20 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 20 tahun kita tidur. Tu mai subuh duduk sandar kat tiang, tidur lagi. Tu tak termasuk hari Sabtu Ahad. Hari Jumaat ni start lagi lepas solat zuhur orang. Masa solat Jumaat tu dah baring dah. Aduh, nak pergi Jumaat pula. Habis solat Jumaat baring lagi, tidur sampai waktu asar. Agak-agak ada chance masuk syurga dah. Itu belum masuk. Kalau ada lah orang dalam hidup dia suka buat benda-benda maksiat, satu hari 8 jam buat maksiat. Kalaulah umur dia 60 tahun, 30 tahun dia buat maksiat. 30 tahun tu sembahyang berapa minit sangat sembahyang? Berapa minit sangat sembahyang ni? Dia perasan dia ahli syurga, dia dalam keadaan bahaya. Itu matematik simple saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita jangan main-main dengan masa. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bir sabr. Demi masa, manusia itu berada dalam keadaan kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Very simple. Ayat Allah Ta'ala ni senang je, mudah faham. Demi masa manusia rugi. Rugi terbahagi kepada 5. Tetapi sebelum pergi golongan yang rugi itu, secara general dia, manusia yang paling rugi dalam dunia adalah manusia yang main-mainkan masa. Dia hidup 60, 70 tahun, 80 tahun, dia main-main. Main-main, melangur, duduk kedai kopi. Dia tak tahu buat apa. Kesat-kesat kedai kopi. Kedai kopi pun tak ada cerita apa. Hari-hari cerita benda sama. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Habis siapa betul? Kita je betul. Dia tak ada benda. Dia tak ada benda. Dia main-main dengan masa. Inilah manusia yang paling rugi tak muka dunia. Tuan-tuan dan perempuan, Jepun, apa yang Quran kata Jepun tak buat? Banyak Jepun buat. Pertama, demi masa. Jepun dia pancul bab masa. Bukan main-main dengan masa, dia tepat. Bab masa dia tepat. Itu Jepun. Bersih. Bersih. Kadang-kadang kita segan. Kita segan nak pergi tandas masjid. Pergi tandas masjid, Masya Allah. Masuk tandas masjid, Ya Allah. Kalau orang kafir masuk tandas masjid, kita terperanjat, Astaghfirullahaladzim. Inikah Islam? Malu kita. Kadang-kadang saya baca penceramah, pergi masjid sana, pergi masjid sini, ceramah.
Tiba-tiba Masya Allah masuk dalam tandas, pintu tandas sengit. Saya betul ya, tiba-tiba selak tandas tak ada. Allah, daripada mula kada hajat duk pegang, kadang-kadang cari kat batu-bata sedai. Allah, malu je. Kalau lah orang bukan Islam, ni ke Islam? Malu kita. Tapi Masjid Al-Bidin ni insya-Allah, Masjid Al-Bidin Pinang Tunggai ni insya-Allah, daripada mula saya parking, sistem parking dia teratur. Masuk dalam SOP tu, pegawai tu 2 juru audit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dah jaga lepas tu dah. Muka cengih, memastikan kita mematuhi SOP. Syabas dan tahniah kepada semua AJK Masjid Al-Abidin Pinang Tunggai. Kepala Batas. Saya masuk dalam kapet, dia tak berbau busuk. Kita nampak ada hand sanitizer, dan kemudiannya kita nampak sejadah disediakan. Masya Allah, ni sejadah. Kita tengok semua jemaah pada pagi ini teratur je duduk solat berjemaah 1 meter 1 meter. Saya berdoa kepada Allah SWT, tidak ada seorang pun yang mendirikan solat berjemaah pada tahun lepas, tahun ni, dan juga tahun-tahun yang akan datang hingga hari kiamat, yang solat berjemaah di masjid, di surau dan di mana-mana, tidak ada seorang pun yang dijangkiti kuman virus corona. Tak ada. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, balik. Demi masa manusia rugi terbahagi kepada 5. Rugi yang pertama, orang kafir. Orang kafir rugi, tuan-tuan. Kafir ni bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu, maknanya ingkar. Kafir, kufur, ingkar. Manusia yang ingkar. Ingkar ni terbahagi kepada 2. Ingkar yang pertama, kafir dari sudut akidah. Dia tidak mahu menyembah Allah, dia tak Islam, itu kafir. Kafir yang kedua ringan sikit, dia orang Islam tapi dia ingkar. Allah suruh tutup aurat, dia tak nak tutup aurat. Allah suruh solat, dia tak nak solat. Allah suruh jauh dari zina, dia berzina. Ni ingkar. Allah kata puasa bulan Ramadan, dia tak mahu ikut. Ni jenis orang ingkar. Jadi kita balik pada ingkar yang pertama, kafir yang pertama. Makhluk pertama yang terlaknat di alam ini tak lain dan tak bukan Iblis laknatullah. Kerana dia kafir, kerana dia ingkar, tidak mahu sujud pada Adam alaihissalam. Dan ketika dia ingkar itu, dia hanya ingkar satu je perintah Allah. Ingkar satu je perintah Allah, Allah laknat dia. Satu je. Sekarang tepuk dada, tanya iman. Siapakah lebih kafir daripada Iblis laknatullah? Iblis beriman kepada Allah. Iblis pernah menjadi pimpinan kepada para malaikat. Iblis pernah melihat keindahan syurga. Akhirnya terlaknat hanya kerana satu perintah Allah, dia ingkar.
Dia engkar kerana dia sombong dan merasa dirinya mulia. Sekarang ni orang masjid, orang surau, orang agama terkena jangkitan virus sombong dan merasa mulia. Tahun 2001 ni buang perasaan sombong, mulia tu buang. Kerana kadang-kadang bila kita sombong, kita mulia, kita memandang rendah, memandang hina pada orang lain. Jangan ada perasaan. Buang perasaan. Itu satu. Kita pakai motor BMW RT, kita pandang pada orang pakai skuter. Dia ada perasaan. Tuan-tuan, balik. Orang kafir, dia melakukan kebaikan macam mana pun, banyak mana dalam dunia ni, dia tetap rugi kerana tempatnya neraka. Faham tak? Orang kafir, dia buat kebaikan macam mana pun dalam dunia ni, dia tetap balasannya neraka. Ustaz, mana adil ni? Ni budak-budak Islam liberal. Islam liberal main dialog dengan saya. Dia kata, Ustaz, mana adil Ustaz? Allah ni tak adil. Oh, dia main budak-budak lah ni. Orang kafir, kalau dia tak beriman tapi dia baik, patutnya Allah masuk dalam syurga. Dia ajar Allah. Wallahi, para ulama daripada zaman dahulu telah menjawab soalan ini. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Keadilan Allah itu maha adil. Biarpun dia melakukan kebaikan bagaimana sekalipun di atas muka bumi, tempatnya tetap neraka. Keadilannya mana? Keadilannya segala yang dilakukannya, kebaikan yang dilakukannya, nescaya Allah akan membalasnya di dunia. Allah balasnya di dunia. Dunia lagi Allah dah balas. Dia tak nipu duit orang, dia tak rasuah, dia tidak bercerai suami isteri, dia tak buatlah benda-benda jahat ni. Allah Ta'ala akan balas segala kebaikannya di atas muka bumi. Allah bagi rezeki yang melimpah ruah. Tengok orang kafir kaya raya, sebab dia baik. Dia baik. Orang kafir, keluarga dia bahagia, anak dia semua jadi dia semua. Anak dia pula baik dengan dia, tak terlibat dengan dadah, tak ada jadi mak rempit, tak ada. Sebab apa? Sebab dia baik. Dia tak klaim overtime lebih, dia tak ambil rasuah, dia tak buat benda-benda tak elok ni. Allah bayar dia di atas muka bumi. Tapi di akhirat, tempatnya di neraka. Yang kedua, rugi orang yang tidak ikhlas. Tak ikhlas. Orang tak ikhlas tak rugi, tuan-tuan. Rugi. Allahu Akbar. Dia main masjid, tak ikhlas. Aku harap aku selalu main masjid ni, biar orang lantik aku jadi AJK tahun ni. Dia ada main perasaan tu. Imam ni, pengusi ni, awak tak nampak aku pergi ni. Dia ada main perasaan yang hal jangan nafikan. Dia kadang-kadang dia main. Hati dia diganggu perasaan dia. Hatinya terusik dengan perasaan takabur. Hatinya ada perasaan ujub. Rugi. Sebab Allah kata tak dapat pahala. Ustaz, kalau macam tu saya tak mau main masjid dah. Saya takut riak. Salah. Orang selalu salah faham tentang istilah riak. Riak, ujub, takabur. Kadang-kadang bila kita tengok Datuk Ali Shukri buat live, you all, ini rumah I 40 juta. Kita tengok komen-komen masa live itu, riak. Kadang-kadang kita ambil gambar kat motor besar, komen riak, ustaz ni riak. Kadang-kadang kita pergi cuci
tangkap gambar kat Zam-Zam Tower ke kat mana hotel ni ke, riak. Minum kopi mahal sikit, riak. Itu bukan riak. Datuk Seri Fida, dia naik Lamborghini. Halo, hari ni dapat Lamborghini pesawat lah, cik mak ni. Dia pun cakap pasal kereta dia. Ini Lamborghini, ini kereta-kereta saya ni. Orang komen riak-riak. Itu bukan riak. Itu belagak namanya. Riak dengan belagak lain. Faham? Jangan salah faham. Jangan komen salah. Dia belagak. Orang Melayu sakit hati. Selayaknya seorang ibu tunggal boleh jadi kaya macam tu. Seorang yang SPM tak bagus, Datuk Ali Shukri berjaya. Kita sakit hati kenapa? Orang Melayu ni dia sakit hati kalau tengok Melayu lain lagi kaya daripada dia. Wah, mana dapat duit ni? Dia menipu. Scammer. Ini scammer. Padahal dia tak nampak zaman orang tu susah dulu. Buang tahun 2021, buang perasaan. Jom. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, riak ni apa dia? Riak ni dalam hal ibadah. Riak ini dalam hal ibadah. Dia beribadah dan mengharap pujian juga balasan daripada makhluk. Contoh, dia jadi imam. Tiba-tiba mai ada anak semua mai kumpul kat rumah, ipar dua mai tolak dia ni jadi imam. Tolak jadi imam. Pak mentua duduk belakang. Hang jadi imam hari ni. Dia pun kembang dada tu. Saf. Allahu Akbar. Sedap Allahu Akbar aku tu. Itu ujub namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sedap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia punjut sampai habis. Lepas habis tu dia pembaca surah Wadduha Wal-Laili Iza. Dalam hati dia, biar bapak mentua aku tahu siapa aku. Biar dia lepas habis kesemayang ni tenganga dia. Wadduha Wal-Laili. Dia unjuk semacam taranum je. Biar bapak mentua tenganga. Nampak? Mengharap balasan daripada makhluk. Bini dia dah tengah lah. Sepanjang 30 tahun aku jadi isteri dia, jadi makmum dia, tak pernah dia baca surah panjang. Paling kuat dia baca Inna aqtaina Qul huwallah. Tiba-tiba hari ni pinjut surah Wadduha. Habis dia semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia main tegan suara dia. Assalamualaikum. Confirm bapak mentua aku mesti tenganga. Dia pun tutup. Habis-habis sembahyang, astaghfirullahalazim. Dia pandang belakang, bapak mentua tenganga. Kan aku dah cakap, tenganga. Mesti aku menantu kesayangan. Tiba-tiba, macam mana bapak mentua tak tenganga? Solat zuhur, brother. Solat zuhur dia pergi baca Wadduha kuat-kuat, dia baca surah kuat-kuat, tak tenganga orang tua tu. Di mazhab mana menantuku ni? Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, yang banyak diganggu perasaan riya, muazzin, qari. Orang puji bacaan kita sedap, dia main ujub, riya. Ujub ni kita memuji diri kita sendiri dalam hal ibadah. Kalau setakat pandang cermin, aku handsome hari ni. Setakat kau guna produk ku putih ni, memang putih penting. Itu perasaan. Itulah. Okay. Tapi ujub, riya, takabur. Takabur ni dia main dalam hati. Siapa ustaz ni? Dari mana? Pondok mana? Dia tak tahu yang duduk bersila depan dia ni anak Tok Wali Allah ni, anak murid Tok Wali Allah. Jangan jadi besar. Dia ada main perasaan macam tu.
Dia merendahkan orang lain dan mengangkat diri dia. Kadang-kadang kita dengar orang berdebat dan main perasaan. Dia yang sedih ya, di kalangan orang agama. Bila orang agama sama orang agama berdebat secara terbuka, dan bila ada pihak yang jatuh, pihak yang naik, bukan kebenaran yang menjelma, ketika itulah orang awam akan keliru, orang jahil akan jauh dari agama. Okey dah? Cukup. Pertama, rugi adalah orang yang kafir. Kedua, orang tidak ikhlas. Dia buat, perasaan dia terganggu. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang yang tidak menepati cara Nabi. Dia hidup tanpa cara Nabi. Nabi ambil wuduk macam mana? Hal wuduk je dulu saya sentuh. Nabi ambil wuduk, ambil basuh tangan, berkomok-komok. Lepas tu masukkan air dalam hidung. Banyak yang tinggal. Kalau tang ambil wuduk, ambil ayat solat, ayat wuduk ni pun kita dah tak ikut cara Nabi. Kita pergi sembang benda-benda besar. Jom ujuk hati kita, perbetul ibadah kita, terutamanya masa ambil wuduk masuk. Lepas tu masuk air dalam hidung sikit. Tak payah sedut. Jangan sedut, dia ada dia buat dengung kepala. Jangan. Dia masuk air hidung, syarat dia kerana aku cintakan Nabi. So, ikut keluar. Bersihkan hidung. Ada ulama perubatan Islam, dia buat kajian. Dia kata, Ustaz, saya dah buat kajian. Rupa-rupa amalan memasukkan air ke dalam hidung dan keluarkan ini boleh membatalkan sihir. Sejenis santau dipanggil. Masya Allah. Walah, bersih. Basuh muka elok-elok, basuh tangan elok-elok, basuh kepala elok-elok, ni telinga elok-elok. Kadang-kadang telinga, sunat Ustaz. Ya sunat, tapi sunnah. Basuh kaki elok-elok. Lepas tu kita lupa apa? Doa lepas ambil wuduk. Kawan pula, tengok tak semalam gegar baganda? Apa saya mu dapat nombor 2 kat masjid sembang. Aku minat musmin, lepas wuduk bacalah doa dulu. Doa tu benda simple. Belum lagi bab salat. Ialah memanglah. Ingat, yang tidak menepati cara Nabi, maknanya dia hidup tanpa sunnah Rasulullah SAW. Dia tidur, dia tak ambil wuduk. Tak payah nak cerita tidur Nabi mengiring. Itu besar sangat. Tidur Nabi yang pertama mengambil wuduk, lepas tu 3 kali, 3 qul huwallah, qul a'udzu rabbil falaq dan qul a'udzu rabbin nas. Syahadah, selawat sampai terlena. Itu simple dia. Dan 60 tahun hidup, tapi tidur cara bukan cara Nabi. Tidaklah berdosa, tapi rugi tak dapat pahala. Faham tak? Saya ulang balik, rugi ketiga, tidaklah berdosa, tetapi rugi tak dapat pahala. Rugi yang keempat adalah rugi mereka yang ahli maksiat. Allah paling benci orang tua yang maksiat. Pertama, berzina dan minum arak. Dah tua-tua arak lagi. Saya pernah seorang sahabat saya bikers, di zaman saya muda tu, dia Navy pension, lepas tu dia dapat bawa kapal, duit dia berjuta-juta. Dia beli motor satu tu, beli cash ya, 180,000 dia beli cash. Masa tu saya grup ahli lah. Dia ni tuan-tuan, kita lepak kedai ke Bambang pun, dalam beg dia tu ada bir. Dalam beg dia makan roti canai, Kasbek. Itu dia buat dalam beg lain. Dah, dulu kan army British ni semua, dia dah biasa.
Tapi cakap lemah lembut. Saya pergi dengan dia dekat Hat Nyai, tuan-tuan. Dia ada Shangri-La Hotel sana. Dia pergi naik ride. Zaman dulu, zaman saya muda, sampai. Dia tepuk 2 ponggong pelacur depan saya. Umur tua lah, 60 lebih. Allah. Satu hari bini dia bisik, "Ustaz, bawa lah pergi program Ustaz." Saya buat satu hari satu program dengan penduduk kampung, gali kubur, bersih masjid dan bersih kubur. Masa bersih kubur tu saya kata, hari ni kita nak minta volunteer. Dalam hati saya daripada rumah saya doa, ya Allah, biar dia jadi volunteer. Ambil dia, siapa nak belajar masuk dalam kubur ni? Dia angkat tangan. Alhamdulillah, makbul doa. Tuan-tuan nak cerita, saya tahu dia duduk belakang, kejap Ustaz dia pergi duduk belakang pokok. Tahu apa dia buat? Dalam beg dia tu bir. Dia masuk dalam kubur, dia baring. Kita tutup dengan papan plywood nipis lah. Takut apa-apa kan. Saya kata kalau apa-apa, juluk papan plywood ni. Dia ada bagi kayu, juluk. Liang lahat ni, jenis liang lahat ni. Dia pun masuk sandar. Tuan-tuan, saya pun baca talqin. Baca. Wah. Dia senyap. Habis pun, kita kata mati terus kan. Tolak. Bang, naik satu patah perkataan pun tak sebut. Satu patah perkataan tak, senyap. Lepas tu hampir beberapa hari saya tak jumpa, dapat panggilan telefon. Pi, kau kenal siapa-siapa tak yang boleh ajar aku agama? Aku dah tua. Dia main ingat ni, aku banyak dosa. Saya pun attachkan dengan kawan saya. Sekarang ni dia stroke. Jadi banyak mengislamkan orang Cina, berdakwah serata dunia. Walaupun dia tidak sehebat Ustaz Abid Liu. Dulu zaman dulu tak ada viral, tapi dia ni ramai Islamkan orang Cina. Kalau geng-geng tabligh tahulah nama dia Ridwan Cina. Dia orang Melayu, tapi dia pandai bahasa Cina. Ridwan Cina duduk kat Gombak, attach dengan dia. Dia pun bawa keluar 3 hari. Lepas 3 hari kata, "Ustaz, saya nak belajar agama." Saya pun bagi supaya dia lebih moderate, ya? Lebih faham, lebih basic tu. Saya macam mana tuan-tuan? "Ustaz, tolong cari, saya nak pergi Mekah. Saya banyak dosa Ustaz, saya banyak dosa." Sampai Madinah, dia ada telefon saya. Dia kata, "Ustaz, saya tak tidur dah. Saya tak boleh tidur. Adakah Nabi mengaku saya umat Ustaz? Adakah Nabi saya mengaku umat?" Saya kata, banyakkan selawat, banyakkan selawat. Dia pun dah sampai Mekah. Sampai Mekah tu semua. Lepas tu dia telefon saya, "Ustaz, beritahukan kawan ke salam." Dia seronok lah. Tu balik. Bila balik, dia telefon cerita dia kat ni. Tuan-tuan, bila balik, saya tengok bini dia seorang kat airport. Seram saya. Saya kata, "Abang mana?" "Abang, ada. Abang kat mana?" "Kat Mekah. Dia dikebumikan kat sana. Dia meninggal masa tawaf." Tu saya kata, berubahlah. Dunia ni tak lama. Jangan rugi. Ada satu kisah juga, Irwan Dangdut cerita kat saya. Masa tu saya forum dengan dia di Muar. Seorang pendakwah yang hebat masuk kelab malam, tapi dia masuk seorang. Ingat, para pendakwah jangan pergi berdakwah seorang-seorang. Pergi masuk kelab malam seorang-seorang. Dia nak berdakwah pada Raja Dangdut, Irwan. Tiba-tiba masa dia berdakwah tu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Irwan, ialah masa tu pendapatan 4 juta, album terlaris di Indonesia, di mana semua dulu. Mana nak dengar cakap dengan kawan. Dia kawan Irwan. Tiba-tiba satu hari jatuh cinta dengan JRO. Dan kemudiannya tuan-tuan,
JRO tu pun hidang bir. Kalau abang betul cinta dengan saya, minum bir ni. Perempuan cuni ji, mau hilang tayak kita tahu. Kita tak diuji lagi. Cuba bayang kita diuji. Kagum kau Haji, I love you. Saya pasal jangan. Abang Haji, awak lama tak main. Saya rindu Abang Haji. Jangan main. Kalau kena 25 ke atas tu kita boleh tahan. Kena 25 ke bawah, dia jenis putih, macam kapu baru tu. Apa berlaku tentang perempuan? Dia peminum, bukan secawan, hampir sejak. Abang Irwan masa terlepas nyanyi, tengok dia tombang, dan dia menghembuskan nafas terakhir ketika melakukan maksiat. Kita macam mana sekalipun kena ingat, jangan mati ketika melakukan dosa. Jangan mati ketika melakukan dosa. Bila lakukan dosa, segeralah bertaubat. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku dah tua-tua pergi tengok WhatsApp group pelik-pelik ni. WhatsApp, kadang-kadang WhatsApp group laki-laki ni dia pelik sikit. Dia main perempuan pakai kemban, ikat rantai kaki suami, malam ni malam Jumaat. Kita tengok pula, hai. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang bila kita biasa dosa tu, kita rasa tak dosa. Tengok TV, tengok perempuan dosa, tak rasa dosa. Tengok aurat perempuan, amoy, pergi pasar amoy. Amoy tengok asuh, dia jenis tu. Dah, jom. Tuan-tuan, jangan buat maksiat. Cuba. Orang fasik itu orang yang kekal melakukan dosa-dosa kecil. Habis. Terus lagi tuan-tuan, last sekali, rugi yang paling rugi adalah siapa? Sebab tu Nabi ajar untuk orang yang buat kalau kita berdakwah ni, kena amal apa? Satu doa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati atas agama ni. Alright, itu. Terus lagi, last. Rugi yang paling rugi, hidup atas muka bumi miskin tapi tak nak solat. Rugi paling rugi, hidup atas muka bumi sakit kanser tapi tak nak solat. Rugi paling rugi, macam-macam penyakit, COVID tapi tak nak solat. Sebab tu saya mengayu pada golongan profesional, para doktor dan juga jururawat, nasihat bab solat. Saya pernah pergi dengan geng-geng bikers ke satu rumah. Masa tu rumah tu atap dia bocor. Saya kena sebut atap bocor ni, saya ingat Fikri. Atap bocor, dia pergi repair atap tersebut. Kita nak pergi repair dan bagi wang cash banyak RM5,000. Tolong settlekan hutang kedai runcit apa semua macam tu. Kita bantu keluarga ni. Tengah-tengah pergi, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita pun lupa yang kita ni belum solat asar sebab lama sikit. Nak tunggulah dia buka pintu, la ilaha illallah. Bila masuk rumah dia miskin ni tak apa, tapi biarlah bersih, hancing. Dia jenis ambil kutip masjid, dia kapek buang tu, dia kutip lapis, hancing rumah dia kena stroke. Tapi suara jenis kuat ni, kejap. Jenis ni, kita ketuk pintu bagi salam, kejap. Stroke sengit tapi suara kuat. Habis main duduk, kita pun, pakcik kami main ni ada bawa beras. Dia jenis kaki komplain, beras. Bila sebut ada duit ni, kita main dengan tukang ni akan betulkan rumah pakcik. Kami dah akan bagi sikit depan pakcik ni apa semua ni. Lepas tu, pakcik, kami ni lupa solat lah pakcik. Pakcik, boleh tak kami solat dekat rumah pakcik?
Sebab kita tengok kapet masjid ni, mesti orang alim ni kan, kok ada berkat ni. Tiba-tiba saya tanya pakcik, boleh tunjuk kiblat mana? Kiblat, tahu tak perkataan keluar daripada mulut dia menampar muka saya. Kiblat tu mendatang apa? Masa tu roh Bruce Lee yang tertanam dalam diri saya ni, rasa mau bagi satu keting kat leher dia, pam, dia baik stroke dia. Dia boleh cakap lah elok-elok, tapi dia kiblat tu mendatang apa? Pakcik tak solat ke? Buat apa solat? Aku miskin aku ni nak buat apa solat? Stroke tu. Kalau tak stroke tu mau untuh rumah dia. Suara dia. Apa solat? Aku miskin jadi nak buat apa solat? Dia jadi orang macam tu. Allahu Akbar. Kita orang pun keluar rumah cari masjid, lepas tu balik kita orang pun cakap, saya pun cakap kat dia, pakcik solatlah. Mana tahu dengan solat pakcik kaya kan? Solatlah. Tuan-tuan, lepas saya dibedah daripada atas bawah ni, buang kanser saya, seminggu 10 hari saya, 4 hari saya koma, dan kemudian beberapa hari tu saya keluar daripada hospital. Hari ke-10 keluar, hari ke-11 saya bersama grup Seafood Bikers pergi ke Seri Pentas sebab ada orang taja. Sampai hari ni kita tak tahu penaja. Orang taja 40 orang fakir miskin dalam program bersamamu menunaikan umrah. Termasuk salah seorang tu nama dia, ada juga kaki tangan yang lain, nama dia Mazidul Akbar Siddiq. Mungkin tuan-tuan kenal. Dia pun stroke juga, dia tak sihat. Jadi apa berlaku, kita pun ni, tiba-tiba ada satu bas berhenti, dia turun dari bas. Dia turun, dia dengar saya cancer operation, dia jadi macam, dia datang untuk muka dia main apa, pakcik minta maaf, pakcik minta maaf, alhamdulillah ustaz, lepas ustaz kata macam tu, saya belajar solat balik. Saya kata kat pakcik, pakcik saya sayang pakcik, pakcik jangan rugi. Kita orang miskin atas muka bumi, tiba-tiba kita tak solat, dalam kubur kita kena pukul, kena palu, ke akhirat kita masuk neraka pakcik. Dahlah kelazatan bumi kita tak dapat, dunia tak dapat, tapi akhirat kita kena azab kekal abadi. Tak nak. Tuan-tuan ramai orang kat Pinang Tunggai ke, kat mana ke, mana-mana dalam dunia ni, jangan kita duk bantu bagi bantuan COVID sahaja tanpa bagi nasihat. Solat, solatlah pakcik, solat pakcik, doa pakcik, doa solat. Kena pesan tu. Pi bagi beras, tapi jangan lupa pesan bab solat. Yang bagi doktor bagi ubat, jangan lupa pesan solat pakcik. Kalau boleh takutkan sikit, pakcik, saya tengok pakcik ni tak lama ni, lagi 2-3 minggu, pakcik elok bertaubatlah, solatlah. Tiba-tiba lebih 2-3 minggu dia main balik. Apa ustaz tak bagi? Penat saya solat. Jadi jenuh juga jadi macam tu. Jadi guna elok-elok lah. Guna cara hikmah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih slot motivasi pagi bersama Ustaz Nafi. Kita cecah 1000 lebih viewer pagi ni. Saya live di Masjid Al-Abidin, Masjid Jami' Al-Abidin, Pinang Tunggai, Kepala Batam. So, saya kena memory disturb. Dia short memory disturb sebab kemoterapi tu. Oh ya Allah. Kira ramai kawan-kawan saya yang lalu kanser, lalu kemoterapi, tak nak solat. Sebab dia memberontak, kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah. Saya pujuk-pujuk, alhamdulillah dia orang solat. Kena pujuk, bab solat ni kena pujuk. Ada anak kita, ada bini kita, ada suami kita yang tak solat. Cukup tuan-tuan saya tengok ramai macam dah tengok jam, bila ustaz ni nak berhenti. Ada yang kemar-kemar
pen apa tu, saya berhentilah. Saya ulang balik tuan-tuan, kita buat kesimpulan. Rugi terbahagi pada 5. Rugi yang general, yang pertama, rugi orang yang mensia-siakan masa. Tahun 2020 dia sia-siakan waktu Covid, waktu PKP, dia tak bangun tahajud, dia tak solat duha, dia tak tambah iman dia tak mengaji, dia tak jadikan rumah dia macam masjid. Masjid masa tu tutup, dia tak memasjidkan rumah dia. Waktu Ramadan dia tak buat solat tarawih kat rumah dia. Waktu hari raya dia tak tahu nak baca kutubah raya. Dia malas mengaji, dia sia-siakan waktu Covid dengan tidur tengok TV. Tu yang bila lepas Covid je, lepas PKP je kita tengok, awak hari ni bulat je badan. Aku hari-hari exercise, buka pintu petais tutup, buka pintu ais tutup. Tu besar badan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, rugi adalah dari sudut ni lahiriah. Yang pertama adalah rugi orang kafir, kedua rugi orang tidak ikhlas, ketiga rugi orang yang tidak menepati cara Nabi. Rugi yang keempat adalah rugi orang yang ahli maksiat, kerap melakukan dosa. Rugi yang kelima tak lain dan tak bukan adalah rugi mereka yang miskin di dunia, sakit di dunia, tak dapat nikmat dunia, tetapi tak nak solat dan akhirnya diazab di neraka. Dan tuan-tuan, tak nak jadi orang rugi, tengok ayat yang seterusnya. Beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu yang saya buat, tuan-tuan. Itu yang saya buat. Saya tak tahu berapa lama, tak pasti saya dapat jumpa tuan-tuan pada tahun hadapan. Tapi nasihat saya satu, tuan-tuan, berpesan-pesan dengan kebenaran, berdakwahlah. Walaupun kita bukan orang alim, jumpa hadis yang sahih, forward dalam grup kita. Walaupun dia orang tak nak dengar, tak nak amal, kita forward dia. Forward. Mungkin dia tak amal sekarang, tapi dia amal beberapa tahun akan datang. Asbab message ataupun forward kita tu, dia beramal. Bila dia beramal, tuan-tuan, kita dah mati dah. Dia beramal, dia berubah, dia jaga solat, kita dah mati. Pahala tu mengalir masuk dalam kaum kita, sejuk kubur kita, mewah kita di alam barzah, selamat kita daripada azab kubur. Sebab tu kita jangan kira. Tak pandai cakap, WhatsApp. Ambil video Ustaz Haji Datuk Samsuri tu, WhatsApp. Tengok Ustaz Jafri Al-Mahmudi, WhatsApp. Tengok ni, WhatsApp. Kita bantai je kat situ. Kita tak tahu bila nak mati. Biarlah orang tak suka kita macam mana. Sampai admin tu kata, apa hang ni? Dah 3 kali hang masuk ni. Kan dia bagi kad merah. Tapi tak peduli. Aku tak kira. Janji aku ke akhirat, nanti aku senang. Dia macam tu. Faham tak? Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar. Kita pesan kat anak kita, hang jangan ambil lah, hang berhentilah ambil dadah ni, hang janganlah buat macam ni lagi, jangan. Pesan. Tapi dia tak ikut. Tapi pesan je. Sabar, pesan, sabar. Dan apa berlaku tuan-tuan last sekali, InsyaAllah kalau kita mati nanti, tiba-tiba anak yang paling jahat tu berubah jadi anak yang paling baik. Kita tak tahu benar. Anak yang paling jahat itulah anak yang selalu doa mak dan ayah dia. Sebab setiap kali lepas solat, ya Allah, aku ni anak derhaka, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Ya Allah, aku banyak derhaka pada mak ayah aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku banyak sakitkan hati mak dan ayah aku, ya Allah, sampai dia kena stroke, sampai dia kena sakit jantung, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku pada dia, ya Allah. Ya Allah, masukkan mak ayah aku dalam syurga. Jangan. Macam-macam hidayah Allah ni bila-bila kita punya kerja, usaha dakwah dan juga sabar. Yang bagi hidayah Allah. Okey tak? Saya dengan sahabat-sahabat kat luar ni, ramai yang terjejas akibat COVID-19. Tak kira hal syarikat besar ke tak syarikat besar. Syarikat penerbangan pun terjejas. Kapal terbang, main kapal terbang ni terjejas. Apatah lagi kapal laut. Jadi tuan-tuan dan puan,
Apatah lagi macam-macam benda lagi ni. Ada ustaz terpaksa bawa Grab. Saya tak tahu lah ustaz apa tu, bawa Grab food. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tolonglah, tolong menolong. Di luar sana ada sahabat saya, dia bawa jus durian Belanda. Ketika saya kanser, kemoterapi, saya pergi, tapi saya tak lupa cara orang Melayu kita minum durian Belanda. Saya buat blender durian Belanda tu, minum. Alhamdulillah, doktor kata saya hanya mampu bertahan beberapa bulan, tapi dengan izin Allah sampai hari ini hidup lagi. Kita tak menafikan perubatan moden, tapi jangan tinggal ilmu orang kita. Apa dia? Durian Belanda. Ustaz, saya dengar orang kata daun durian Belanda, bukan buah durian Belanda. La ilaha illallah. Daun tu Allah Ta'ala jadikan untuk kambing. Hampir rembat kambingnya, makanan kambing kata dia ni. Allah jadikan buah-buahan untuk manusia. Makanlah buah-buahan dan kambing. Ini dengan kulit-kulit pisang dia makan. Aduh, pi kambing kata jenis lagi teruk dia aku. Dah cukup. Makan durian Belanda, insya-Allah. Dia bukan untuk kanser saja tuan-tuan, untuk orang demam, semua apa semua boleh. Ustaz, kalau kencing mani boleh? Boleh juga. Apa boleh? Sebab dia tak ada gula. Tuan-tuan buka, tiba-tiba rosak, busuk. Sebab dia tak ada barang-barang pelik-pelik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh minta tukar balik. Kita sedang cari ejen untuk bertapak kat sini. Dan kat sini juga saya ni yang saya pakai baju ni, jubah apa? Kurta, sifu kurta. Ni tuan-tuan bolehlah tolong sahabat-sahabat kita yang ada macam-macam kala, pakai sifu kurta, barulah handsome. Okay, itu saja. Itu saja saya minta maaf pada Datuk Abidin, minta maaf pada semua kalau ada bahasa saya menguris perasaan dan hati. Saya pantun sikit boleh? Pengurusi ke IJK kena jawab. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Wallahi berceramah bukan untuk ternama, berdakwah bukan untuk disanjung. Pucuk pauh di 5 batu, anak 9 ditapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata. Dalam doa jangan. Saya tak pasti saya hidup berapa lama lagi. Kalau saya tak ada nanti, tuan-tuan jangan lupa nak doakan saya. Doakan saya dapat rehat di alam barzah, dapat bertemu Rasulullah SAW di akhirat nanti, dapat masuk syurga lah. Kalau ada si jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap segala dosa saya diampuni. Tuan-tuan ada yang mengumpat memfitnah saya, jangan main minta maaf dengan saya. Yang mengumpat, yang memfitnah saya, jangan main minta maaf dengan saya. Sebab saya dah maafkan semua orang. Semua orang dalam dunia ni saya dah maafkan dah. Saya dah maafkan. Tak payah main, tak payah beritahu pun, saya dah maafkan dah. Yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.